Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung surah Yunus. Muka surat kalau dalam ada muka surat 217. 217 ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72. Kalau dalam kertas yang saya bagi ni muka surat 19. Muka surat 19. Kalau kertas yang bagi ni muka surat 19. Okey. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayatnya berbunyi fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Okey. Okey, fa maka in jika. Okey, fa maka in jika tawallaitum kamu berpaling. Tawallaitum kamu berpaling. Ini kata-kata Nabi Nuh alaihi salam pada kaum dia. Tawallaitum kamu berpaling, itu terjemah dia. Fa maka ma tidaklah sa'altukum aku meminta kepadamu. Jadi sa'altukum tu apa basic word dia? Apa root word dia? Sa'ala. Sa'ala ni minta boleh, tanya pun boleh bahasa Arab. Jadi sa'altukum aku meminta kepadamu min daripada ajrin sebarang upah. Ajrin ni sebarang upah. Tidak ada alif lam kan, maksudnya any, sebarang upah. In tidaklah ajriya upahku illa melainkan ala Allah ke atas Allah. Ala Allah ke atas Allah. Boleh? Wa dan umirtu aku diperintahkan an supaya aku menjadi min daripada al-muslimin orang-orang yang menyerah diri. Al-muslimin orang-orang yang menyerah diri ataupun orang-orang muslim, dua-dua boleh. Okey. Tolong baca terjemah dia, Tuan Haji Kamarudin. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in, maka jika kamu berpaling, maka tidak aku meminta kepada kamu dari sebarang upah. Tidak lain upahku kecuali atas Allah. Dan aku diperintah supaya aku adalah dari orang-orang yang muslim. Supaya aku menjadi dari orang-orang yang muslim. Orang berserah diri. Okey. Terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Sama Ustaz. Ini adalah kesinambungan daripada ayat minggu lepas. Ayat 71 minggu lepas, penerangan dia ada sikit lagi saya lupa nak terangkan. Puan Nur Zakiyah, tolong baca boleh ayat 71 minggu lepas. Ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacalah kepada mereka cerita Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika adalah terasa berat ke atas kamu keberadaan aku dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku berserah, maka bersatu
Bersatu ya Ustaz? Satukan kamu. Bersatukah kamu dalam urusan kamu dan sekutu-kutu kamu, kemudian janganlah ada menjadi urusan kamu ke atas kamu tersembunyi, kemudian laksanakanlah sekejap Ustaz, ada sikit lagi itu saya tertinggal. Ilayya kepadaku. Kepadaku dan janganlah kamu beri tangguh beri tangguh kepadaku. Dia macam lambat Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya, dia macam suara tu macam saya dengar balik gema suara saya tu tapi dia lambat. Sekarang dah okey ke? Ustaz cakap okey tapi saya sendiri terdengar echo suara saya tu lambat pula bunyi dia. Internet kot, internet. Tapi sekarang cukup puan mute kan, dah okey kot rasanya. Okey Ustaz, no problem. Okey, baik. Ayat 71 minggu lepas. Penutup pada ayat 71. Penutup ayat 71. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, Nabi Nuh alaihi salam cakap pada kaum dia, kamu semua bersatulah dalam memberi mudarat kepada. Jadi ini kata-kata macam cabaran. Cabaran. Seolah-olah Allah suruh Nabi Nuh cabar mereka. Seolah-olah Allah suruh Nabi Nuh alaihi salam cabar mereka. Okey, baik. Okay. Ayat minggu lepas, Nabi Nuh alaihi salam cabar mereka. Kalau kamu tak suka aku beri nasihat kamu, tak suka aku dakwah kamu, maka kamu semua bersatulah dalam memberi mudarat kepadaku. Tsumma qdu ilayya, laksanakanlah perancangan jahat kamu kepadaku, jangan tangguh-tangguh lagi. Ini cabaran Nabi Nuh pada kaum dia. Boleh tak tengok muka surat? Surah Hud. Nabi Hud cabar kaum dia. Tolong baca dia, Datin Ros Misri, tolong baca boleh tak? Datin Ros tolong baca. Ya Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Nak surat apa ni? Surat je. Saya pun tak jumpa muka surat lagi. Tengah cari. Suruh baca. Okey, page 228. Page 228. Okey, ayat 5455. Ni Nabi Hud. Ayat 54 dan 55. 4 dan 55. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hanya boleh berkata kepada setengah daripada Tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah tentang kebenaranku dan kamu juga saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada dosa apa yang kamu sekutukan. Ayat 55, dengan menyembah yang lain daripada Allah, maka buatlah perancangan jahat kamu semua terhadapku. Kemudian laksanakanlah terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku untuk mempertahankan diri. Okey, terima kasih Datin. Tengok ayat 55. Buatlah perancangan jahat terhadapku, laksanakan terus. Jangan tangguh-tangguh. Tadi Nabi Nuh cakap macam tu juga kan? Laksanakan perancangan jahat kamu padaku, jangan tangguh-tangguh. Ini Nabi Hud cakap pada kaum dia. Laksanakanlah perancangan jahat kamu terhadapku, jangan tangguh-tangguh. Dua orang Nabi dah. Yang ketiga, Nabi Muhammad pun cakap benda yang sama. Tengok surah Al-A'raf. Boleh tak tengok surah Al-A'raf? Tolong baca, Puan Rosmina Harun, tolong baca boleh? Puan Rosmina Harun. Surah Al-A'raf. Okey? Boleh Ustaz. Muka surat berapa Ustaz? Okey. Surat 175. Ayat bawah sekali.
175 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah mereka iaitu berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan atau mempunyai tangan untuk memegang dengan kuat atau mempunyai mata untuk melihat atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan kamu tangguh-tangguhkan lagi. Okey. 3 orang Nabi. Cabar kaum mereka, kamu dengan berhala-berhala kamu, dengan tokong, tok pekong kamu semua, bagi mudarat pada aku sekarang. Buat, bahasa kasar sikit, buat suwe, buat sial, kena pada aku sekarang. 3 orang Nabi kan? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Muhammad SAW. 3 orang Nabi buat ni. Jadi soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita pergi pada mana-mana tokong ke, kuil ke, cakap pada Sami Buddha, Sami Hindu, kamu buatlah plot bersama berhala-berhala kamu, timpakan celaka pada aku. Boleh ke tak boleh? Sunnah 3 orang Nabi. Ini sunnah 3 orang Nabi. Boleh ke tak boleh? Esok saya Tak buat. boleh. Esok sama. Ya? Boleh ke Ustaz? Kita Boleh. bukan Nabi. Tak boleh. Kita bukan Nabi. Yes. Masya Allah. Itu jawapan saya nak. Kita bukan Nabi. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak diperintahkan untuk bercakap sedemikian. Kita diperintahkan untuk menafikan berhala tak ada kuasa, berhala tak boleh beri darat. Itu betul. Tapi kita tak diperintahkan pergi kat Tok Sami Buddha, Sami Hindu, Sami Velu sekali. Cakap pada mereka, kamu pelaklah dengan Tuhan-Tuhan kamu, beri mudarat pada aku. Allah tak suruh kita buat. Sebab Allah tak suruh, satu. Yang kedua, Allah suruh Nabi cakap, Allah jamin perlindungan terhadap Nabi. Maksudnya semua pakar-pakar Sami, geti sihir, geti santau ni bergabung, buat mudarat pada Nabi, tak boleh. Kita pergi cabar seorang Sami esok lusa, tengok-tengok dia main sihir dia, demam seminggu kita. Selepas cabar tu, tak boleh bangun pula tu. Apa akan berlaku? Kita pun dah jadi goyang, mereka makin yakin dengan Tuhan mereka. Tengok ustaz tu semalam cabar Tuhan kita. Ini hari sudah demam, seminggu tak boleh bangun. Hebatkan Tuhan kita. Jadi jawapannya, walaupun 3 orang Nabi mengatakan demikian, ini dipanggil bukan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ialah yang Nabi suruh kita cakap apa? Nabi suruh kita cakap menafikan kehebatan Tuhan-Tuhan orang kafir. Suruh cakap. Bukan suruh cabar pendeta-pendeta mereka, bukan suruh cabar tok pekong, sami-sami mereka. Adapun ayat yang kita refer, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Muhammad, mereka takkan cabar daripada pihak mereka sendiri. Mereka cabar bila? Bila Allah suruh cabar. Itu dia. Bila Allah suruh mereka cabar, maknanya apa dia? Ada jaminan protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa? Kita hafal Quran ke, hafal hadis ke? Okey. Tengok lepas cabar-cabar, esok lusa demam ke, tak boleh bangun, tak boleh bergerak ke, lumpuh ke? Siapa nak jawab? Macam mana? Apa akan jadi? Jadi ini dipanggil sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, bila bertemu dengan sunnah qauliyah, kita kena dahulukan sunnah qauliyah. Seolah-olah kita kata apa dia? Ikut apa yang guru cakap, jangan ikut apa yang guru buat. Bila bertemu antara percakapan dengan perbuatan, maka kita dahulukan percakapan, bukan perbuatan. Boleh? Okey, baik. Ayat ini pula. Ayat yang diterjemahkan oleh Tuan Haji Kamaruddin tadi. Nabi Nuh AS cakap pada kaum dia, kalau kamu berpaling daripada ajaran yang aku sampaikan, maka aku nak cakap pada kamu, aku tidak meminta sebarang upah. Kenapa para Nabi cakap macam ni? Kenapa bila Nabi berdakwah, mesti keluar ayat upah. Betul kan? Dalam surah Yasin. Boleh tak tengok surah Yasin? Surah Yasin ni kita baca sokmo. Tolong baca surah Yasin page 441. Ya ke 441. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bila keluar para nabi mesti keluar bunyi upah. Okey. Tolong baca dia page 441. Puan Zaleha binti Daud, tolong baca boleh Puan Zaleha? Page 441. Boleh Ustaz. Ayat berapa Ustaz? 20-21.
20-21. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah daripada hujung kota seorang lelaki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. 21. Ikutilah orang yang tidak meminta bayaran kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey. Mereka tidak meminta bayaran. Ajran kan? Ayat yang ke-42 tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. 42 pula dah. Ayat yang ke-21 tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Tadi pun ajran juga. Ni pun ajran juga. Tadi terjemah reward, ni terjemah wages. W-A-G-E-S. Saya pun tak tahulah apa beza reward dengan wages. Yang saya tahu Jay-Z wages. Itu saya tahu. Kat KFC. Sedap dimakan begitu saja. Apa dia? Upah juga. Wages upah juga. Reward upah juga. Reward ganjaran. Wages upah. Okey. Tak kisahlah. Okey, terima kasih. Jadi, bila para Nabi berdakwah mesti keluar isu upah-upah. Tahu tak kenapa? Sebab kaum mereka anggap Nabi-Nabi ni yang mengaku Nabi ni bawa ajaran baru ni. Apa maksud mereka? Nak duit. Maksud mereka nak duit. Macam mana cara mereka buat duit? Create ajaran baru. Create ajaran baru. Bila reka ajaran baru, orang nampak lain daripada yang lain. Betul kan? Bila lain daripada yang lain, cepat naik tak nama? Cepat naik nama. Cepat glamour. Bila cepat glamour, nampak lain daripada yang lain, orang ramai nak tahu. Bila ramai orang nak tahu, nanti orang senang terpengaruh. Bila orang senang terpengaruh, senanglah nak buat duit. Betul kan? Saya jual madu, saya elan kat Facebook, berapa orang akan tengok? Paling ramai 10 orang, 20 orang. Tapi artis jual madu, Siti Nurhaliza jual madu. Sama sebiji madu dengan madu saya. Dia elan 3 minit. 3,000 botol madu terjual. Betul kan? Sebab apa? Dia ramai followers. Dia banyak pengikut. Madu yang sama, sekejap orang beli. Madu yang sama, ramai orang beli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Mereka tuduh Nabi ni buat benda baru sebab nak create benda baru supaya orang nak ikut. Bila orang nak ikut, senanglah buat duit. Kalau followers 20,000 orang, seorang minta derma RM1, senang tak dapat RM20,000? Senang. Jadi mereka tuduh Nabi ni buat ajaran baru sebab dia nak buat orang ramai pengikut kerana dia kaya, dia tak kaya. Dia bukan keturunan raja. Dia bukan keturunan bangsawan untuk buat ramai orang nak follow dia. Jadi dia kena create benda baru. Bila create benda baru, cepat dapat ramai pengikut, senang, cepat glamour. Itu point dia. Cepat glamour, ramai pengikut, senang buat duit. Pepatah Arab kata apa tahu? Pepatah Arab sebut. Khalif tu'raf. Apa terjemah khalif tu'raf? Buatlah lain pada orang lain, kamu cepat naik nama. Buatlah lain pada orang lain, kamu cepat naik nama. Satu lagi pepatah Arab kata apa? Bul ala zamzam tu'raf. Apa terjemah dia? Kencinglah kat telaga Zamzam, kamu cepat glamour. Betul kan? Telaga Zamzam tempat orang muliakan, hormati, sanjungi, pergi buang air kat situ. Cepat naik tak nama? Cepat naik nama. Walaupun cepat naik nama dengan nama yang buruk, tapi cepat naik nama. Betul kan? Bila naik nama orang kenal. Bila orang kenal, senang tak nak jual produk? Senang tak nak raih populariti? Zaman sekarang kita panggil publicity murahan. Betul kan? Dia dah tahu suara dia tak sedap, buat lagu juga. Suara dia tak sedap, tapi dia buat lagu juga. Dan dia tak malu pun orang kecam dia, orang kutuk dia ramai-ramai. Sebab apa? Publicity. Betul kan? Publicity. Nama cepat naik. Orang tahu lagu dia tak sedap, tapi orang nak dengar juga. Tak dengar sikit lah lagu tak sedap tu, tahap mana tak sedap dia. Sebab ramai orang kutuk ni. Ramai orang kutuk dia kat Facebook, orang kutuk, kat WhatsApp orang kutuk, kat Telegram orang kutuk. Tak dengar lah sikit lagu yang tak sedap tu. Sampai ada satu orang glamour kat Malaysia ni buat lagu. Ada orang tulis apa? Dia buat lagu, punya tak sedap lagu dan suara dia. Ada orang tulis apa? Ada orang koma kat hospital 5 hari. Koma kat hospital 5 hari. Hospital pasang lagu dia. Orang koma tu bangun, pergi tutup radio, sambung koma balik. Punya tak sedap lagu dia. Okey, tapi yang kena kutuk tu dia marah tak? Orang kutuk dia. Publicity murahan. Orang akan lagi kenal nama dia. Nama dia akan lagi naik. Senang tak nak jual produk? Senang tak nak create followers? Senang. Jadi, orang dah biasa sembah ramai berhala. Tiba-tiba Nabi Nuh cakap, berhala itu semua bukan Tuhan. Tuhan kita satu je. Jadi mereka tuduh, Nabi Nuh ni bawa ajaran baru sebab nak create followers sendiri, sebab nak kaya. Itu tuduhan mereka pada Nabi Nuh alaihi salam.
Maka Nabi Nuh kata, aku bukan nak upah. Aku bukan nak upah. Upah aku, ganjaran aku Allah akan bagi. Aku bukan nak glamour, bila glamour senang create followers, bila ramai followers senang jual produk. Bukan tu niat aku. Niat aku semata-mata nak redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata Nabi Nuh alaihi salam. Aku dah sampaikan apa patut aku sampaikan. Kalau kamu tak nak terima juga, maka ganjaran aku tetap Allah Taala akan bagi. Bukanlah bermakna bila kamu ramai tak terima, oh aku sedih. Kenapa sedih? Tak ramai followers. Nanti nak jual produk, tak ada orang nak beli. Contoh. Bukan tu kesedihan aku. Kemudian Nabi Nuh kata, aku ni hari pertama Allah suruh aku jadi Nabi, aku diperintahkan untuk menjadi orang Muslim, menyerah diri terhadap semua perintah Allah. Bukan aku diperintahkan untuk jadi orang kaya. Kaya melalui siapa? Ialah pengikut-pengikut setia aku ni, yang suka dok follow aku ni. Kalau ikut ceramah Dr. Azizan Osman, dia kata apa? Kita nak jadi glamour, nak jadi kaya ni, hari-hari kena buat Facebook Live. Pergi makan kucing, Facebook Live. Okay. Bawa anak pergi jalan-jalan, Facebook Live. Okay. Main kat taman, Facebook Live. Apa tujuan dia? Nak create trust orang pada kita. Bila orang dah trust pada kita, orang kenal kita, orang trust kita, senang tak jual produk? Senang tak jual barang? Senang. Betul? Ini cara kita nak jadi kaya. Okay? Orang dah glamour, tak payah cakap lah, orang dah glamour, nama dia memang dah ada, dia tak perlu susah payah. Kita ni lah yang baru nak naik ni. Kena buat Facebook Live, jual barang, Facebook Live, mandikan anak, Facebook Live juga. Mandikan kucing, Facebook Live juga. Apa tujuan dia? Nak suruh orang follow kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi mereka tuduh Nabi Nuh macam ni lah. Buat benda pelik-pelik, buat lain dari yang lain, agak rare. Jadi orang cuba nak tahu. Bila orang cuba nak tahu, cepat naik tak nama? Cepat naik nama. Bila cepat naik nama, maka senang jadi kaya. Baik, Nabi Nuh kata, aku bukan nak upah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat macam ni bukan Nabi Nuh saja. Semua para Nabi akan cakap macam ni. Tengok surah Syu'ara. Saya akan baca ayat dia dan saya akan terjemahkan ayat dia. Untuk jimat masa, saya baca ayat dan saya baca ayat dan saya baca terjemahan. Semua para Nabi akan cakap pada umat dia, aku bukan nak upah, aku bukan nak upah, aku bukan nak kaya. Tengok pertama muka surat 371. 371 ayat 109. 371 ayat 109. Saya baca, saya terjemah. Ini kata-kata Nabi Nuh. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah aku meminta kepadamu sebarang upah, tidaklah upahku melainkan ke atas Allah Tuhan sekalian alam. 109. Ini Nabi Nuh. Muka surat sebelah 372. Ayat 127. Ini kata-kata Nabi Hud. 127 kata-kata Nabi Hud ni sebiji sama macam 109 tadi. Cuba tengok ayat dia. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Betul? Sama sebiji. Cuma tadi Nabi Nuh kata, sekarang Nabi Hud kata. Tengok sebelah lagi. Page 373. 373. Ayat yang ke-145. Ayat yang ke-145. Ini kata-kata Nabi Saleh. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Sama sebiji macam ayat yang sebelum. Tengok muka surat sebelah lagi. Muka surat 374. Dalam 374 ni ada dua ayat. 164 dan juga 180. 164 dan juga 180. 164 tu Nabi Lut kata pada kaum dia. 180 tu kata-kata Nabi Syuaib pada kaum dia. Jadi 5 ayat sama ni. 180 kata-kata Nabi Syuaib, 164 kata-kata Nabi Lut, 145 kata-kata Nabi Soleh, okey. 127 kata-kata Nabi Hud, 109 kata-kata Nabi Nuh. Jadi semua Nabi mengeluarkan kata-kata yang sama pada kaum dia untuk nak beritahu, aku bawa ajaran baru ni sebab Allah suruh, sebab Allah perintahkan aku, sebab aku nak selamatkan kamu. Bukan ada niat aku nak kumpul duit, nak kumpul harta, nak jadi kaya. Baik. 3 sifat dakwah para Nabi. 3 sifat dakwah para Nabi. Pertama, tak minta upah. Kita dah beritahu sebelum ni, kita ulang kaji balik. Pertama, tidak minta upah.
Yang kedua, inginkan kebaikan pada orang lain. Inginkan kebaikan pada orang lain. Pertama, tak minta upah. Yang kedua, inginkan kebaikan pada orang lain. Namanya dalam bahasa Arab an-nasfu, nun sadha, an-nasfu. Okey, alif lam nun sadha. Apa terjemah an-nasfu? Iradatul khairi lil ghairi, nakkan kebaikan pada orang lain. Lawan dia apa? Lawan dia adalah berdakwah sekadar lepas tanggungjawab. Itu lawan dia. Kalau para nabi berdakwah sekadar lepas tanggungjawab, tak payah 950 tahun. Seminggu cukup. Seminggu sampaikan, okey, nak terima, tak nak terima sudah. Selesai. Kat akhirat Allah tanya, awak dah sampaikan? Saya dah sampaikan. Okey, beres. Tapi para nabi berdakwah kerana cintakan umat dia, sayangkan umat dia. Selagi umat dia tak terima, selagi itulah dia dakwah. Itu yang kedua. Maksudnya inginkan kebaikan pada orang lain. Kita ada sifat ni. Kita semua ada sifat ni, jangan risau. Tapi sayang, sifat ni kita hanya ada pada anak bini kita je. Anak tak semayang, isteri tak semayang, risau tak? Risau. Sekali nasihat, 10 kali nasihat tak jadi, risau lagi, doa lagi, nasihat lagi, panggil ustaz, panggil ustazah. Bawa pergi camp motivasi, bawa ikut Jumaat tabligh, macam-macam lah kita buat. Sebab apa? Kita ada sifat nak kebaikan pada anak dan isteri kita. Pada orang lain, kalau kita ada sifat tu pada orang lain, alhamdulillah. Kalau tak ada, maksudnya kita ada kekurangan sikit. Itu yang kedua. Sifat Nabi, sifat dakwah Nabi yang ketiga apa dia? Keluar berjumpa orang, bukan tunggu orang datang. Keluar berjumpa orang, bukan tunggu orang datang. Bukan Nabi buka kaunter kat pasar raya. Mari, siapa nak dengar agama baru? Mari, siapa nak dengar tauhid, ajaran sebenar daripada Allah? Tak. Nabi pergi jumpa one by one. Door to door. Lorong ke lorong. Kemah ke kemah. Ini sifat dakwah para Nabi. Apa tujuan dia? Agar lebih menyeluruh. Kita mengajar kat masjid dakwah juga. Ceramah dalam radio dakwah juga. Ceramah kat YouTube dakwah juga. Betul kan? Ceramah kat mana lagi? Kita tulis penulisan yang baik dalam surat khabar dakwah juga. Masuk Isra dakwah juga. Tapi menyeluruh tak? Orang yang suka dengar dan nak dengar sahaja yang akan dengar. Adapun orang tak nak dengar, dia tengok cerita lain. Radio dengar radio lain. Surat khabar, bab agama, skip tak baca. Jadi bila pergi cari orang ni, rumah ke rumah, pintu ke pintu, lorong ke lorong ni, orang tu nak dengar ke, tak nak dengar ke, suka dengar, tak dengar, kita minta juga masa dia untuk dia dengar apa kita nak sampaikan. Itu ciri dakwah para. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Faham ke? Ya? Okey, baik. Masa awal-awal Nabi SAW 3 tahun pertama buat sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Kerana masa tu Allah hanya suruh Nabi sampaikan pada saudara mara dia saja. Tengok ayat ni. Okey, soalan Tuan Faizi Masya Allah. Kenapa awal-awal Nabi buat senyap-senyap? 3 tahun je. 3 tahun pertama Nabi dilantik menjadi Nabi, Allah suruh Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Kerana nak jaga keselamatan. Kerana masa tu belum ada pengikut langsung lagi. Surah apa ya? Surah Saffat. Surah Saffat. Sorry, buku surat sekejap. Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Saffat ke surah Syu'ara? Ya, saya tengok. Bukan Saffat, sorry. Surah Syu'ara. Maafkan saya. Surah tadilah. Surah yang banyak Nabi minta upah tadi. Okey, surah Syu'ara tadi. Muka surat 376. 376. Okey. Ayat 214. Ayat 214. Okey. Tolong baca boleh? Ayat 214. Tolong baca Datin Dr. Aisyah Ali. Tolong baca boleh tak? Datin Dr. Aisyah Ali. Surat berapa Ustaz? 376. 376. Ayat 214. 376 ayat 214. Ya. Dan berilah Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai apa? Quran kecil cucu. Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu Muhammad yang terdekat. Okey. Ini satu.
Masa ni dakwah senyap-senyap lagi. Dr. Aisyah tolong sambung satu ayat lagi boleh? Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, page 267. Page 267. Ayat 94. Ayat 90. 267. Kali Quran ni kecil. Tak apa. Page 267 ayat 94. 267. Okey, 267 ayat 94. Ini ada 26. Oh, mana dia? 267 ayat 94 tak ada? Ada. 267 ayat 94 tak ada pun. Tak ada. 267 ni. Ayat. Macam mana tu? Pelik tu. Betul ni. Ada. Tuan tengok ni, translation Bible tu. Ayat muka surat 267 Ustaz. Ya. Ya. 267 lah ni. Okey, baik, tak apa. Sungguh-sungguh tak ada. Saya beli Quran. Tak apa. Kena tukar Quran baru tu. Okey, tak apa. Datuk Cik Yahya, tolong baca boleh Datuk Cik Yahya? Tolong bacakan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke berapa tadi? 94. Okey. Maka kamu sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Okey. Ni. 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi sebab apa? Allah perintahkan untuk jaga keselamatan. Bukan saja Nabi, bahkan orang-orang yang datang meluk Islam dengan Nabi pun Nabi suruh sembunyikan dakwah keislaman mereka. Siapa dia? Abu Zar radhiyallahu anhu. Kalau tengok, tuan-tuan type je kat Google, kisah keislaman Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam, kena pukul teruk sampai nak pengsan. Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi cakap jangan isytiharkan keislaman dia. Dia relax secara terang-terangan mengaku dia ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Kena pukul kat Mekah. Sampailah orang Mekah kata, dia ni buat rifar ni. Kita nak pergi meniaga ke Syam ke Yaman, lalu kat tempat negeri dia. Kalau kita buat apa-apa kat dia, nanti kita susah nak meniaga ke Syam ke Yaman. Barulah orang tak pukul. Jadi 3 tahun pertama Allah yang perintahkan agar berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lepas 3 tahun berdakwah barulah Allah turun ayat 94 ni. Proclaim openly. Buat secara terang-terangan. Buat secara terbuka. Boleh? Bahkan ketika mana orang masuk Islam, ketika mana orang lain masuk Islam, mereka tak berani nak tawaf senang-senang, nak sembahyang suka-suka depan Kaabah. Nabi sembahyang depan Kaabah pun orang Arab relax ambil puruk unta buat talinya Nabi. Takut, tak berani. Bila orang Islam berani sikit sembahyang kat Kaabah, setelah keislaman Umar dan Hamzah radhiyallahu anhu. Setelah keislaman Umar radhiyallahu anhu dan Hamzah radhiyallahu anhu, barulah orang Islam berani sikit nak sembahyang di sekitar Kaabah. Sebelum tu tak berani. Sembahyang secara sembunyi-sembunyi. Dakwah lagi lah tak berani secara terang-terangan. Lepas turun ni barulah Allah suruh Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. 3 tahun pertama, orang kafir musyrikin tahu Nabi berdakwah. Tapi mereka anggap, alah, benda tu sama-sama family dia. Benda tu sama-sama family dia. Orang kafir tak anggap benda tu besar. Lepas tahun ketiga, lepas Nabi buat macam ni, maka masa itulah ujian orang Islam makin teruk. Tahun kelima lah orang Islam mula hijrah ke Habsyah. Tahun kelima. Sebab apa? Tahun ketiga, keempat, kelima tu, bila start buat secara open tu, dah teruk kena seksa orang Mekah, masa itulah ada orang Islam hijrah ke Habsyah. Boleh ya? Okay, baik, tu jawapan. Okey, sambung ayat seterusnya. Fa maka kazzabuhu, mereka mendustakannya. Kazzabuhu, mereka mendustakannya. Siapa mereka? Kaum Nabi Nuh. Fa maka ataupun lalu najjainahu, kami selamatkan dia Nabi Nuh. Wa dan man orang yang ma'ahu bersamanya bersama Nabi Nuh. Fi dalam al-fulk, kapal. Okey. Al-fulk ni kita baca semua malam Jumaat. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Ful ni kapal besar. Kalau kapal kecil dia panggil apa? Safina. Okey. Wa dan ja'alnahum, kami jadikan mereka
Khalaifa, khalifah, khalifah. Khalaifa, khalifah, khalifah. Wa dan aghraqna, kami tenggelamkan. Aghraqna, kami tenggelamkan. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Kazzabu, mendustakan. Kazzabu, mendustakan. Bi, dengan. Ayatina, ayat-ayat kami. Ayatina, ayat-ayat kami. Fa maka unzur, lihatlah kaifa, bagaimana kana adalah aqibatu, kesudahan. Boleh terjemah result, hardness, result boleh, hardness boleh. Al-munzarin, orang yang diberi peringatan. Kalau munzirin, zal baris bawah. Kalau zal baris bawah, maknanya orang yang memberi peringatan. Ni zal baris atas, orang yang diberi peringatan. Al-munzarin, orang yang diberi peringatan. Datuk Aisyah, tolong baca Datuk Aisyah, boleh? Tak ada Ustaz. Oh, tak ada. Okey, baik. Tak ada, tak apa. Tuan Imam Hilmi, tolong baca boleh? Tuan Imam Hilmi Mokri, tolong baca. Maka mendustakan Mereka telah mendustakannya. maka mereka mendustakannya. Maka kami selamatkan dia, iaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal, dan kami jadikan mereka khalifah-khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Maka lihatlah bagaimana adalah kesudahannya orang yang diberi peringatan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Imam Hilmi. Ini penutup kisah Nabi Nuh dalam surah ni. Berapa ayat je? 3 ayat je. Sebab apa 3 ayat je? Sebab kita dah lalu agak panjang sikit dalam surah Al-A'raf sebelum ni. Ini kali kedua panjang sikit. Nanti kali ketiga panjang banyak sikit. Kat mana panjang banyak sikit tu? Tengok page 226. Lepas ni kita surah Hud kan? Kita sekarang surah Yunus. Lebih kurang berapa line lagi surah Yunus? Oh, tinggal selai semuka lagi surah Yunus. Selai semuka lebih kurang. Selai semuka setengah lagi surah Yunus. Lepas habis surah Yunus, kita akan masuk surah Hud. Bermula pada muka surat 224. Tengok semua, 224. 224 ayat 25. 224 ayat 25 sampailah ayat 49. Sorry, ayat 48. 227. Inilah kisah Nabi Nuh yang paling panjang dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh yang paling panjang dalam Al-Quran dalam surah Hud. Bermula ayat 25 sampailah ayat yang ke-48. Bermula ayat 25 sampai ayat 48. Inilah kisah paling panjang dalam surah Nuh. InsyaAllah bila sampai ayat tu nanti kita akan cerita dengan lagi terperinci. Imam Ibnu Katsir kata, Allah Ta'ala perintahkan Nuh tanam pokok 40 tahun. Tanam pokok 40 tahun, buat kapal 40 tahun. Besarlah kapal 40 tahun tu. Nabi Nuh, okey, dia buat kapal tengah-tengah darat, atas darat. Orang gelakkan dia. Orang gelakkan dia sebab buat kapal tengah-tengah darat, jauh pada laut. Dia buat tengah-tengah darat tu siapa yang suruh? Allah yang suruh. Allah yang suruh. Jadi kaum dia datang, kau dia gelakkan dia. Apalah, dulu dah lah klaim Tuhan tu satu. Sekarang buat benda pelik-pelik tu, memang gila sungguh dia ni. Tengok muka surat 226. Boleh tak? Page 226. Page 226, ayat atas sekali. Ayat 38 dan 39. Okey. Semua buka. Page 226. Allah suruhkan, Allah yang perintah Nabi Nuh alaihi salam buat kapal. Okey, tolong baca dia. Okey, Tuan Haji Asy'ari Abdul Jalil, tolong baca balik Tuan Haji Asy'ari. Page 225.
Ayat 36 sampai 39. Boleh tak? 36 sampai 39. 36 ke 38? Okey, bermula pada 36. Sorry. Bermula pada 36 sampai 39. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diwahyukan kepada Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman sahaja. Kerana itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat 37. Dan binalah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau membicarakan kepada aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ayat 38. Dan mulailah dia, Nabi Nuh membina bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya melalui tempatnya, mereka mengejek-ejek. Dia, Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek-ejek kami, maka kami pun akan mengejek-ejek kamu sebagaimana yang kamu lakukan terhadap kami. Ayat 39. Maka kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Okey, terima kasih Tuan Haji Asyari Abdul Jalil. Allah suruh buat kapal jauh pada laut. Allah yang suruh. Jadi setiap kali orang kaum dia lalu tengok, gelakkan dia. Dulu dah buat ajaran pelik dah. Sekarang dah tak dakwah kita buat kapal tengah-tengah jauh pada laut pula. Allah yang suruh. Lalu nanti kita bincang dalam detail lagi. Ada satu riwayat Israiliyat. Mereka ramai-ramai buang air kat kapal Nabi Nuh. Ramai-ramai buang air kat kapal Nabi Nuh. Sebab apa? Nak hina perbuatan. Lalu apa Allah buat? Mereka ni nak hina Nabi Nuh. Apa Allah buat? Allah buat mereka ditimpa penyakit kulit. Allah buat mereka ditimpa penyakit kulit yang tak ada ubat. Ubat cara tu tak jadi, cara ni tak jadi, semua tak jadi. Satu hari dia seorang tu pergi buang air kat kapal Nabi Nuh, terjatuh dalam septic tank. Indah water. Jatuh, keluar. Bersih kulit dia. Sembuh penyakit kulit. Maka orang ramai pegang dia. Macam mana kamu boleh sembuh ni, orang lain tak sembuh-sembuh? Dia kata aku terjatuh dalam tu. Apa berlaku? Esok swimming pool yang di tempat. Semua orang pergi mandi. Bahkan dalam riwayat tu kata apa dia? Mereka tonyok celah-celah kayu. Nak ambil apa? Krim. Okay. Krim. Sunblock nama dia. Krim sunblock nama dia. Okay, ni riwayat Israiliyat. Ada dalam riwayat Israiliyat. Yang penting mereka hina Nabi Nuh AS. Ada pendapat mengatakan kapal Nabi Nuh ni bukan macam kapal biasa yang ada dia panggil apa tu? Macam kapal biasa ni bentuk je ni. Memanjang. Okay. Senang nak kemudi, betul kan? Senang nak kemudi maksudnya nak ke kiri, nak ke kanan, senang nak kemudi. Ada pendapat mengatakan ni pendapat-pendapat lah. Bukan kita tak boleh nak percaya 100%, tak boleh reject 100%. Kapal Nabi Nuh adalah kapal berbentuk bulat. Apa tujuan dia? Kapal tu nanti hanya akan terapung dan berlayar tanpa arah tuju. Kapal tu nanti hanya akan terapung dan berlayar tanpa arah tuju. Nak landing kat mana semua air? Nak landing kat mana semua air? Tak pergi celah mana semua air? Semua tempat naik air. Mereka naik kapal pada tanggal 10 Rejab dan mereka turun pada tanggal 10 Muharram, 6 bulan. 10 Muharram ni banyak peristiwa besar berlaku lah 10 Muharram. Masa naik kapal baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Biasa kita baca masa naik kapal terbang. Turun baca apa? Tengok surah Al-Anbiya. Al-Mu'minun page 344. Boleh tak tengok page 344? Ni Nabi Nuh lah ni, Nabi Nuh. Page 344 ayat 28 29. Puan Izzah ni boleh baca ke? Ataupun kat tempat kerja tak boleh baca? Puan Izzah ni ada? Boleh Ustaz? Boleh, tolong baca. Sorry, ayat berapa tadi? 344 ayat atas sekali, 28 29. 28 29. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang yang zalim. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Okey. Terima kasih Puan Izzawani.
Masa naik kapal, baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dah naik kapal dah terapung, maka baca doa dia, Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Itu doa tu. Kan? Jangan baca pada faiza tu, baca pada awal lah. Jangan baca pada awal, baca pada Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Bila banjir nak surut, tak tahu nak landing kat mana kan? Nak landing kat mana? Mana tahu nak landing kat mana? Mana ada pelabuhan nak landing? Maka Allah suruh Nabi Nuh baca doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang berkat, landing place blessed. Landing place blessed. Lepas tu sebagian mengatakan mereka turun di mana? Palestin. Tempat yang Allah sebut berkat dalam Quran 3 tempat je. Allah sebut tempat berkat dalam Quran 3 tempat sahaja. Palestin, Mesir dan Palestin, Bukit Tur Sina tu, 2. Yang ketiga apa dia? Mekah. Jadi kemungkinan tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh 3 tempat. Palestin, ataupun Bukit Tur Sina, ataupun Mekah. Sebab dia sebut muzalan mubarakan. Jadi, ayat ni bagus kalau kita amalkan. Contoh kita habis belajar kan, tak tahu nak kerja kat mana. Ada 4-5 tempat offer. Contoh. Ataupun kita tak tahu nak kerja kat mana kan, baca doa ni. Ya Allah, tempatkanlah aku kat tempat kerja yang terbaik yang berkat. Berkat tu bukan gaji mahal. Kawan-kawan baik, persekitaran baik, mudah jaga semayang, mudah urusan-urusan lain. Ataupun kita dah kerja kerajaan nak pencen ni, tahun ni tahun last. Jadi masih lagi berkira-kira lepas pencen nak stay kat sini ke nak balik kampung. Kampung ada tanah, kebun durian, ada rumah banyak. Ataupun nak stay kat Shah Alam. Baca doa ni. Allah Ta'ala lebih tahu mana tempat lagi berkat bagi kita. Apa maksud berkat-berkat ni? Apa makna berkat-berkat? Maksud berkat adalah ziyadatul khair. Kebaikannya lebih. Duduk mana pun tak boleh jaga semayang. Kerja kat mana pun boleh nak baca Quran. Tapi tempat yang kebaikan lebih, apa maksudnya? Mudah nak baca Quran banyak sikit. Mudah nak solat sunat banyak sikit. Jadi banjir Nabi Nuh ni, tuan-tuan dan puan-puan, musibah daripada Allah ke bencana alam biasa? Banjir yang Allah timpakan pada Nabi Nuh ni, musibah daripada Allah ke ataupun bencana alam biasa? Okey, kerana angin monsun macam-macam lah orang sebut hari ni. Okey, jadi orang marah bila ada ustaz-ustaz kata banjir besar baru ni kena baiki amal, kena cek amal. Orang marah. Mana boleh cakap musibah? Itu dia panggil apa? Semula jadi. Nature. Lepas tu dia bagi alasan. Oh, kalau kamu kata banjir itu sebab dosa maksiat manusia, Mekah pernah banjir juga. Itu Mekah sebab orang Mekah buat maksiat. Apa lagi? Apa lagi alasan mereka? Baik. Cerita dia, apa saja berlaku, musibah daripada Allah. Tak kisah banjir besar ke, banjir kecil ke, musibah daripada Allah. Pertama sekali, apa yang berlaku kena sebut musibah? Ya, musibah. Satu hari, Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha duduk kat rumah malam-malam, pelita terpadam. Pelita Nabi terpadam. Maka Nabi kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Aisyah kata pada Nabi, innama hiya misbah. Pelita je pun. Pelita je pun. Maka apa kata Nabi? Kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibatun. Setiap benda yang menyusahkan orang Islam adalah musibah. Duduk kondo, tingkat 18, lift rosak. Turun tangga, dah sampai kereta, Allah, punca kereta ke atas. Musibah tak? Duduk kondo, tingkat 18, lift rosak. Turun, bawa beg, bawa barang, bawa buku, bawa laptop lagi kelas ni. Turun. Allah, punca kereta tak ada. Musibah tak? Musibah besar. Jadi banjir besar, banjir kecil, musibah ke bukan? Musibah. Jangan kata bukan musibah. Kenapa Allah bagi musibah? Tu ada dua cabang. Ada pula yang tulis, ini bukan musibah. Ini Allah nak tunjuk kesatuan hati orang-orang Malaysia. Wek. Aduh, bukan musibah. Pelik cakap bukan musibah. Kalau yang cakap tu orang bukan Islam, tak boleh. Dia orang Islam sendiri tulis. Ini bukan musibah ni. Allah buat ni sebab Allah nak tunjukkan pada orang ramai betapa bersatunya hati rakyat Malaysia. Senang cakap sebab bukan kena rumah dia, kena rumah dia. Kita boleh cakap kat dia, tuan dia bukan musibah, Allah nak tunjuk orang Malaysia bersatu kat rumah tuan. Nak tak dekat dia. Baik, apa berlaku musibah tak? Musibah. Walaupun kena rumah ustaz, kena rumah tukang, kena rumah Tok Bilal yang hari di surau.
kena pondok tahfiz. Pelajar tahfiz, pondok tahfiz pun tenggelam masuk air juga. Musibah ke bukan? Musibah. Cuma cabang dua lagi, kenapa musibah tu datang? Okey, baik. Tengok saya cuma nak cakap kita kena tolak pendapat yang mengatakan ni bukan musibah. Musibah. Pelita terpadam pun musibah, tiba-tiba banjir bukan musibah, bencana alam biasa. Mana boleh? Kenapa musibah didatangkan? Tu baru cerita lain pula. Tengok surah Syura. Boleh tak tengok surah Syura? Okey. Muka surat, sekejap saya cari muka surat Wafil. Silat. Okey, muka surat 486. 486 ayat 30. 486 ayat yang ke-3. Tolong baca dia. Dr. Fauziah tolong baca. Boleh Dr. Fauziah tolong baca. 486 ayat 30. Sebentar Ustaz. 486. Ya, ayat 30. Ayat 30. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Okay, jelas tak? Apa musibah menimpa kamu sebab perbuatan tangan kamu sendiri. Sebab perbuatan tangan kamu sendiri, sebab dosa maksiat. Ustaz, kat Mekah orang buat maksiat ke? Pelajar tahfiz buat maksiat ke? Dia pun naik air juga. Rumah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, kaki surau naik air juga. Covid datang, melanda satu dunia, orang baik pun ramai mati juga. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni beritahu sebab dosa manusia yang buat maksiat tu. Habis tu orang yang tak buat maksiat tak kena ke? Orang yang kaki masjid, kaki surau, kena juga. Allah dah warning dalam surah Al-Anfal. Tolong baca boleh? Dr. Azizah tolong baca surah Al-Anfal. Muka surat 179 ayat 25. Boleh? 179 ayat 25. 179 ayat 25. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang bukan sahaja akan menimpa orang yang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat hukumannya. Terima kasih Dr. Azizah. Pelihara diri kamu daripada affliction. Apa dia terjemah? Affliction. Apa maksud affliction? Kecederaan. Kecederaan, musibah yang tidak menimpa orang zalim saja. Bahkan menimpa secara umum. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, semua. Semasa Nabi SAW kalah di peperangan Uhud dengan sahabat-sahabat. Musibah ke bukan? Musibah. Tapi tak adalah kita kata musibah sebab Nabi dengan sahabat buat dosa. Tak, jangan cakap macam tu. Musibah tetap musibah dan musibah tu datang bersebab. Apa sebab? Dua sebab. Pertama, sebab dosa sebahagian. Dosa sebahagian manusia menyebabkan semua kena musibah. Dalam kampung kita 4-5 orang je tak semayang. 4-5 orang je tak semayang dan yang semayang tak cegah 4-5 orang tu, Allah boleh datangkan musibah pada satu kampung. Jelas, itu satu. Masa peperangan Uhud, Nabi kalah. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, kenapa kita kalah? Allah guna perkataan musibah. Allah guna perkataan musibah. Datin Salamiyah, kalau baca boleh. Datin Salamiyah. Surah Ali Imran ayat 165. Muka surat. Surah Ali Imran. Okey. Ayat 165. Muka surat 73. Datin Salamiyah ada? Datuk Fendi, Datin Salamiyah ada? Ada. Okey. 165. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu hairan ketika ditimpa musibah, kesalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kesalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Allah cakap kat sahabat dengan Nabi ni. Jadi soalan pertama saya, musibah ke bukan? Jawapan dia, musibah. Tak boleh kata, ni semula jadi. Ini semula jadi.
Biasalah, kadang menang, kadang kalah. Itu semula jadi. Tak, ni musibah. Cuma kenapa datang musibah? Tu cerita lain pula kenapa datang musibah. Kerana sebahagian mereka tidak taat perintah Nabi. Nabi kata jangan turun pada bukit Uhud, ada yang turun. Jadi musibah datang secara umum lah, semua kalah. Bukanlah kata yang tak bertahan atas bukit Uhud je menerima kekalahan. Semua orang Islam menerima kekalahan. Boleh? Jadi banyak lagi ayat-ayat sebenarnya boleh kita refer untuk tunjuk apa berlaku adalah musibah. Kenapa musibah datang? Kita tak buat dosa, tapi kenapa kita dapat musibah juga? Pertama, sebab kita tidak mencegah, melarang orang yang buat dosa maksiat. Kita fikir kita, janji aku sembahyang, janji aku tak buat dosa maksiat. Orang lain pandai-pandai tak ikut. Musibah datang kena sekali. Ataupun kita dah cegah, kita dah nasihat, kita dah beritahu. Musibah datang juga. Apa tujuan dia? Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammih, wala farajih, hatta syaukata yushakuha, illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa orang Islam susah hati, sakit, sedih, risau, kecewa sehingga cocok duri, tercocok duri sikit je. Allah buat tidak lain tidak bukan melainkan untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi apa berlaku, banjir besar, banjir kecil, musibah ke bukan? Musibah. Tolong mute kan boleh? Ada yang tak mute kan? Boleh tak tolong mute kan? Okey. Musibah, apa saja berlaku musibah ke bukan? Jawapannya musibah daripada Allah. Kenapa Allah bagi musibah? Tengok 3 tadi ataupun 2 tadi. Pertama, kerana dosa maksiat, orang yang buat tu. 5 orang buat maksiat dah cukup untuk satu kampung kena maksiat. Tak perlu 100% buat maksiat. Yang kedua, kerana orang yang tengok orang buat maksiat, tahu orang buat maksiat, tak cegah, tak nasihat, tak tegur. Yang kedua. Yang ketiga, kalaulah dah tegah, dah cegur, dah nasihat, berlaku juga musibah. Apa tujuan dia? Allah nak tingkatkan darjat kesabaran kita, Allah nak ampun dosa-dosa kita yang cuma saya tak setuju kalau ada orang Islam kata itu bukan musibah. Itu bencana alam semula jadi. Bencana alam semula jadi. Okey, baik, sama ayat kita sekarang. Allah Ta'ala kata kami selamatkan Nuh dan orang beriman bersamanya. Berapa orang beriman? 80 orang. Ada mendapat 84 orang. Sebab tu masa mereka landing, wallahu alam kat mana mereka landing, macam-macam tempat claim. Kat sana lah, kat sini lah. Nama kampung tu 80, Samanun. Nama kampung tempat mereka landing, Samanun. Apa terjemah Samanun? 80. Kenapa 80? Kerana 80 orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kami jadikan mereka khalifah-khalifah. Maksudnya, masa banjir besar tu semua mati? Ya, semua mati. Yang tinggal hidup atas kapal tu saja. Yang tinggal hidup atas kapal tu saja. Mereka lah khalifah, pewaris bagi anak cucu sampai zaman sekarang. Allah sebut dalam surah Syu'ara. Tengok surah Syu'ara boleh? Kalau baca Datuk Effendi surah Syu'ara, nak ceritanya keturunan Nabi Nuh lah yang menyambung delegasi, menyambung generasi. Ya ke? Sekejap Oh sorry, bukan surah Syu'ara, surah Saffat. Surah Syu'ara dengan surah Saffat ni ayat pendek-pendek, nak tertukar sama. Maksudnya ayat dia pendek-pendek. Tengok surah Saffat. Okey. Muka surat 448. Kalau baca boleh Datuk Effendi 448. Ayat berapa Ustaz? 75, 76, 77, 78. 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 75. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. 76. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. 77. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan 78. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang yang datang kemudian. Okey. Terima kasih Datuk Effendi. Apa poin saya? Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan zuriat Nuh ni orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi saya adalah keturunan Nabi. Jangan main-main dengan saya. Boleh? Setuju ke tak setuju? Setuju lah. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kita semua adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh ada 4 orang anak. Nabi Nuh ada 4 orang anak. Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Sin alif mim 1, Sam. Orang panggil Sam kan. Yang kedua Ham, Ha alif mim, Ham. Sam, Ham, Yafith, Ya alif fa sa, Yafith. Yang keempat Kan'an. Kan'an ni yang mati dalam banjir. Mati tenggelam tak selamat. 3 orang lagi selamat. So 3 orang inilah yang mewarisi keturunan. Okey. Jadi yang beriman dengan Nabi Nuh dan 84 orang termasuk 3 anaknya, itu dia Allah Ta'ala selamatkan. Yang lain Allah tenggelamkan dengan tenggelam banjir yang sangat besar. Air keluar pada bawah. No. Yang kafir-kafir hari ni pun masih daripada 3 tu juga. Maksudnya masa atas kapal tu semua Islam je. Tak ada orang kafir. Lepas zaman atas kapal yang Islam tu, daripada 3 orang anak Nabi Nuh ni, lahirlah cicit-cicit mereka yang mula jadi kafir. Maksudnya Nabi Nuh Islam, anak-anak dia Islam, cucu Islam, cicit Islam. Bawah-bawah pada tu dah start ada kafir. Dah start ada kafir. Allah sebut dalam Quran surah Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia semua satu agama saja. Bila tu? Atas kapal Nabi Nuh tu. Masa tu manusia tinggal atas muka bumi 84 orang tu je lah. Dan masa tu agama Islam tu je lah. Mana ada kafir lagi. Tapi syaitan pandai. Daripada keturunan Nabi yang Islam tu, boleh lahir cicit-cicit generasi ke berapa tak tahu yang mula sebab berhala. Syaitan punya usaha. Jadi kita ustaz, isteri kita ustazah, kita pun mungkin tak akan jangka generasi ke-8 ke-9 kita nanti penyembah berhala. Kita pun tak sangka. Kita tak tahu. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Ada kemungkinan tak? Ada besar kemungkinan. Banyaknya negara-negara Islam dulu hebat-hebat. Sekarang negara tu orang hanya kena tasbih dengan sejadah je. Dia kata, Tok kami dulu ada juga benda tu. Tok kami dulu ada juga benda tu. Dia mengucap pun tak pandai. Tapi namanya Islam. Benda tu boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Tak mustahil akan berlaku. Boleh? Okey, baik. Sebab tu penting berdakwah, menasihati itu sangat penting. Kalau tak, agama akan surut sedikit demi sedikit. Agama akan pupus sedikit demi sedikit. Ditambah lagi ada syaitan yang hari-hari usaha hancurkan agama. Tambah lagi ada komunis ni, orang-orang kafir yang nak hancurkan agama. Memang agama akan pupus sedikit demi sedikit. Okey, baik. Sama ayat kita. Maka Allah kata, lihatlah bagaimana kesudahan orang yang diberi peringatan. Ayat 74, banyak pengajaran Nabi Nuh sebenarnya. Antaranya ialah, yang banyak kupas ni Dr. Noman Ali Khan lah. Saya tak ingat banyak apa dia kata. Yang pertama, Allah Ta'ala bila suruh berdakwah, Allah tak tengok result. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman 80 orang. Maksudnya apa? 10 tahun seorang lebih kurang. 10 tahun seorang. 100 tahun 10 orang. Ustaz-ustaz mu'alaf sekarang lagi hebat dakwah, betul kan? Ustaz Firdaus Wong, Ustaz Farid Ravi. Sebulan 2-3 orang masuk Islam. Betul kan? Sebulan 2-3 orang masuk Islam. Ni Nabi Nuh 10 tahun seorang masuk Islam. KPI tak lepas ni, betul kan? KPI tak lepas. Tapi adakah Nabi Nuh gagal di sisi Allah? Tak. Nabi Nuh tak gagal di sisi Allah. Allah bila suruh buat, kita buat. Sama ada result tu bagus tak bagus, di sisi Allah kita telah lulus. Allah tak tengok result. Dia tengok result orang bawah kita, betul kan? Tak tercapai target, kita buanglah, kita ambil tindakan. Bagi Allah, bila dia dah buat sungguh-sungguh, Nabi Nuh memang tak buat sungguh-sungguh pun. Kau ni degil juga, tak nak terima juga. Maka Nabi Nuh tetap berjaya di sisi Allah. Itu yang pertama. Pengajaran kedua ialah anak Nabi Nuh yang kafir. Kan'an. Kenapa anak Nabi Nuh? Nabi Nuh ada 2 orang isteri. Isteri pertama dia yang melahirkan Kan'an yang kafir. Isteri kedua dia lahirkan 3 orang lagi itu yang Islam. Jadi Nabi Nuh AS ajak anak dia naik kapal, kan dalam surah Hud nanti kita bincang. Masa banjir besar, Nabi Nuh ajak dia naik kapal. Marilah naik kapal ni, selamat dengan aku naik kapal ni. Nabi Nuh ajak anak dia. Anak dia tak nak. Anak dia kata apa? Aku boleh berenang tempat lain boleh selamat. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim lama tak jumpa Nabi Ismail. Hijrah lama, tinggalkan Nabi Ismail dengan mak dia. Balik-balik, mimpi Allah Ta'ala suruh sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim cakap pada Nabi Ismail, Allah suruh sembelih ni. Nabi Ismail kata apa? Buatlah apa Allah suruh. Dalam surah Safat. Buatlah apa Allah suruh. Jadi 2 orang Nabi ni apa beza dia? Nabi Nuh ajak anaknya kepada keselamatan. Betul kan? Banjir besar naik kapal.
ajak pada keselamatan, anak dia tak nak taat. Tak nak ikut. Wahai ajak pada keselamatan, tak nak taat, tak nak ikut. Sedangkan Nabi Ibrahim ajak anaknya kepada kebinasaan. Apa dia? Sembelih. Anak dia nak ikut tak? Anak dia nak ikut. Kenapa berbeza kedua kita? Kenapa nampak perbezaan ketara dua orang Nabi ni? Jawapannya, kesan tarbiyah ibu. Kesan tarbiyah ibu. Nabi Nuh walaupun dia Nabi, tapi anak dia Kan'an tu ditarbiyah oleh isterinya yang kafir, nama Ra'ilah. Nama isteri kafir tu Ra'ilah. Ra alif ain lam ta, Ra'ilah. Ra'ilah tu tarbiyah anak mak dia kafir, maka anak mak dia pun tarbiyah anak jenis engkar juga. Jenis tak dengar kata juga. Sebab tu ayah dia ajak pada keselamatan, tak nak ikut juga. Sedangkan mak Nabi Ismail siapa dia? Hajar alaihassalam, yang sentiasa mentarbiyah anak dia dengan sifat taat. Nabi Ibrahim balik-balik, kali pertama dia balik, pergi rumah anak dia Nabi Ismail, jumpa isteri Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim cakap apa? Isteri dia, nanti suami kamu balik, cakap saya pesan suruh tukar ambang pintu. Tahu ambang pintu? Ambang pintu. Ambang pintu dia panggil apa bahasa Melayu? Frame pintu tu kan, ambang pintu. Maka Nabi Ismail cakap, oh, maknanya ayahku suruh aku ceraikan kamu. Dia ceraikan isteri dia. Kerana Nabi Ibrahim tengok ada beberapa perkara yang tak sesuai, yang tak kena dengan isteri Nabi Ismail, dia ceraikan. Walhal ayah dia lama tak jumpa dia, balik-balik dia ikut perintah ayah. Kali kedua, dia kahwin baru, Nabi Ismail kahwin baru, Nabi Ibrahim datang ziarah, Nabi Ibrahim pesan, cakap pada suami kamu, kekalkan ambang pintu. Maksudnya jangan ceraikan isteri yang tu. So, walaupun ayah lama tak jumpa, ayah lama tak ada, pergi dakwah tempat lain, pergi berdakwah tempat lain, tapi balik-balik anaknya masih lagi taat. Kerana apa? Kesan tarbiyah isteri. Kesan tarbiyah isteri. Jadi guru-guru kami nasihat, tuan-tuan dan puan-puan nak kahwin, bukan sekadar pilih pasangan hidup, tapi tuan-tuan sedang memilih guru, pendidik, pentarbiyah pada anak tuan-tuan. Kita ustaz ngajar sibuk puluh kilir, gugang-gugang, kerana ceramah sana, ceramah sini. Ustaz sibuk tu kan? Ada masa nak ngajar anak? Kurang masa. Bukan tak ada masa, ada masa kurang. Jadi yang banyak masa tu siapa? Isteri lah. Isteri lah yang akan ajar adab pada anak. Isteri lah yang akan tarbiyah doa-doa pada anak. Isteri lah yang akan ajar sopan santun pada anak. Kita tak ada masa. Kalau suami isteri kerja lagi sibuk. Siapa ajar tarbiyah pada anak? Bibi. Bibi tarbiyah anak. Bibi tarbiyah adab pada anak. Bibi itu kan tarbiyah. Itu cara ustaz, saya kerja, isteri saya kerja. Apa jawapan dia? Kahwin seorang lagi. Cari ustazah yang boleh tarbiyah anak kita. Jangan malu, ni sekadar cadangan saja, tak wajib ikut. Kalau ikut dapat pahala. Baik, seterusnya ayat 74. Saja gurau jangan marah Okey, summa kemudian ba'asna kami utuskan min daripada ba'dihi sesudah Nabi Nuh. Nabi Nuh digelar apa? Abul Bashar. Apa tu Abul Bashar? Bapa manusia. Maafkan saya, Abul Bashar Astani. Bapa manusia yang kedua. Mak Saleh pun panggil Nabi Nuh second father. Dalam Bible, Mak Saleh pun dia panggil Nabi Nuh ni sebagai second father. First father siapa dia? Adam. Nabi Adam first father. Bapa kedua dia panggil Nabi Nuh alaihi salam. Okey, ba'di sesudah Nabi Nuh rasul ila kepada kaumihim kaum mereka fa maka ja'uhum mereka datang kepada mereka. Ja'uhum mereka datang kepada mereka. Maksudnya para nabi datang kepada kaum mereka dengan al-bayinat, bukti-bukti. Dalam bracket tulis mukjizat. Al-bayinat terjemah dia bukti-bukti. Makna bukti-bukti kat sini adalah mukjizat. Fa maka tidaklah kanu mereka itu kaum mereka lah, kaum para nabi itu liyu'minu akan beriman. Dengan sebab apa yang
Kazzabu, mereka telah mendustakan. Kazzabu, mereka telah mendustakan. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Min, daripada. Min, daripada. Qablu, sebelum ini. Qablu, sebelum ini. Okey. Kazalika, seperti itulah. Kazalika, seperti itulah. Natba'u, kami mengunci mati. Orang putih terjemah we seal. Seal. Melayu lama terjemah meterai. Orang Kedah panggil pateri. Betul kan? Pateri. Pateri ya. Betul, pateri. Ha? Peteri. Peteri. Sorry. Peteri. Idgham. Peteri. Peteri. Welding. Kami mengunci mati ala atas. Qulubi, hati. Qulubi, hati. Al-mu'tadin, orang-orang yang melampau batas. Al-mu'tadin, orang-orang yang melampau batas. Okey, terjemahkan dia. Tuan Haji Rosman, terjemahkan boleh Tuan Haji Rosman. Galaxy Phone ni Tuan Haji Rosman ke ataupun Datuk Alim? Boleh terjemah ke? Galaxy Phone. Ada tak? Tuan Haji Rosman ada? Okey. Ada. Okey, saya. Datin Nur Zaini. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan diutuskan daripada sesudahnya rasul-rasul kepada kaum mereka, maka ini saya tak dapat. Maka telah datang. Maka mereka datang kepada mereka. Maka mereka datang kepadanya dengan bukti-bukti, maka tidaklah mereka itu akan beriman dengan sebab apa yang mereka telah mendustakan dengannya daripada sebelum ini. Seperti itulah kami mengunci mati atas hati-hati ya orang-orang yang melampaui batas. Okey, terima kasih Datin. Selepas Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi, rasul-rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam. Allah hantar nabi dan rasul setelah Nabi Nuh, ramai tak? Ramai. Ada 3 hadis jumlah para nabi. Ada 3 hadis jumlah para nabi, tetapi ketiga-tiga hadisnya adalah hadis dhaif. Dia beritahu macam tu. Hadis yang pertama, jumlah para nabi dan rasul 114,000. Daripada 114,000 tu 313 orang rasul. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif tak? Dhaif. Hadis dhaif tak? Dhaif. Yang pertama. Okey. Hadis yang kedua, Nabi ada berapa orang? 8,000 orang. 4,000 Bani Israel, 4,000 selain Bani Israel. 124,313 satu. Yang kedua 8,000. Yang ketiga, Nabi kata dalam hadis, aku adalah penghulu kepada 1,000 Nabi. Aku adalah penghulu kepada 1,000 Nabi. Jadi 3 nombor. 124,000. Okey. Dalam 124,000 tu 313 rasul. Yang kedua 8,000. Yang ketiga 1,000. Bilangan Nabi dan Rasul ni. 3 hadis dhaif. Cumanya yang nombor 1 hadis tu paling kurang tahap kedhaifannya. Yang 124,000 tu kan 313 rasul tu hadis tu dhaif juga, tapi dhaifnya sedikit. Tahap dhaifnya sedikit berbanding 2 hadis yang lain. Sebab itulah hari ini ulama-ulama mengatakan jumlah para nabi dan rasul 124,000. Sikit ke ramai? Ramai kan? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tengok 2 ayat. Nak tengok betapa ramai nabi dan rasul, kita refer 2 ayat. Datuk Alim ada? Datin Nur Zaini, Datuk Alim ada tak? Kalau ada tolong baca boleh? Dia tak ada, dia baru balik dari meeting tadi. Dia baru je. Tak apa. Tolong baca Puan Maziah Ismail boleh tak? Puan Maziah tolong baca. Pertama surah Fatir. Fatir. Muka surat berapa Ustaz?
437 ayat 24. 437 ayat 24. 437 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi peringatan. Okey. Satu. Puan Maziah, satu page lagi boleh? 476 ayat atas sekali. 476 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diutuskan dengan adil dan ketika itu rugilah orang yang berpegang kepada yang batil. Okey. Terima kasih Puan Maziah. Apa Allah kata? Tadi mula-mula surah Fatir, tidak ada mana-mana umat mesti ada rasul. Maksudnya Allah tak akan buat umat ada rasul langsung. Tak ada. Sebab apa? Allah ciptakan manusia untuk ibadat pada Allah kan. Kalau Allah ciptakan manusia, tak hantar rasul, tak hantar nabi, macam mana nak capai maksud tu? Allah buat manusia, dalam masa yang sama manusia tu Allah tak hantar rasul, tak hantar nabi. Macam mana nak capai maksud ibadat pada Allah tu? Sebab tu Allah hantar rasul dan nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat surah Ghafir tadi, rasul-rasul ni ramai. Sebahagian kami ceritakan pada Muhammad dalam Quran ni, sebahagian kami tidak menceritakan pada maksudnya apa? Banyak lagi kisah Nabi dan Rasul yang Allah tidak ceritakannya pada Nabi dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah hantar Nabi dan Rasul? Tengok surah An-Nisa, muka surat 104. Tuan Haji Razak, tuan baca boleh? Boleh pakai mic tu, keluar tak suara? Muka surat 104, ayat yang ke 164 dan 165. 164 tu sama macam surah Ghafir tadi. Depan sikit, dekat ini. Okey. 164. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. 65. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah setelah rasul-rasul itu diutus Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey. Sahabat-sahabat online jelas tak? Terjemahan Tuan Haji Razak jelas tak? Sahabat-sahabat online dengar tak terjemahan Tuan Haji Razak tadi? Tak jelas lah. Terputus. Kurang. Yang baca sendiri je Ustaz. Kurang jelas. Okey, perlahan. Okey, tak apa. Nanti kita upgrade lagi minggu depan insya-Allah. Okey, baik, tak apa. Saya terjemahkan balik. Ayat 164, Allah Subhanahu Wa Taala kata, para rasul itu kami kisahkan kisah mereka pada Muhammad daripada sebelum ini. Ada bahagian rasul yang kami tidak menceritakan kisah mereka kepadamu. Dan Allah berkata dengan Nabi Musa secara langsung. 165 tu poin saya. Para rasul datang, tugas mereka sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi ancaman, pemberi amaran. Apa tujuan dia? Agar manusia tidak ada hujah untuk tidak ada hujah ke atas Allah setelah kedatangan Rasul. Maksudnya macam ni. Ke akhirat nanti, ketika mana Allah Ta'ala nak azab manusia, ketika mana Allah nak memberi azab pada manusia ke dalam neraka, mereka tak boleh bagi alasan. Kami tak tahu. Tak ada orang cakap pun. Tak ada orang sampaikan pun.
Kalau orang bagi nasihat pun, ada 2 ayat kita nak refer. Pertama dalam surah Al-Mulk. Kedua dalam surah Al-An'am. Okey, baik. Tolong baca dia. Semua dah terjemah saya rasa. Tolong baca Puan Zaliha, boleh tak? Puan Zaliha tolong baca surah Al-An'am. Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir di neraka. Muka surat berapa Ustaz? Okey, muka surat jap. Saya sedang mencarinya. Surah Al-An'am. Allah Ta'ala tanya manusia dan jin, dulu tak datang ke Nabi dan Rasul pada kamu? Mereka jawab, ada, mari. Ke surat 144. Ayat 130. 144 ayat 130. Ya, baik Ustaz. 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan mengingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Okey, tengok. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, wahai golongan jin dan manusia, dulu tak ada datang ke rasul-rasul yang sampaikan ayat-ayat aku, beri peringatan pada hari kiamat ni. Apa jawapan orang kafir kat akhirat? Ya. Ya, tu dah cukup. Ya. Okey, ni satu. Yang kedua, tengok surah Al-Mulk. Ketika mana orang kafir dimasukkan ke neraka, Allah suruh malaikat tanya, dulu tak ada orang warning ke? Dulu tak ada rasul datang ke? Warning pasal neraka ni. Dulu tak ada rasul datang ke? Beritahu pasal neraka ni. Tolong baca boleh Datin Ros Misri, tolong baca. Surah Al-Mulk yang kita baca selalu tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Sekarang kat Selangor ni dah banyak wajib surah buat baca Al-Mulk secara ramai-ramai. Tolong baca Puan Ros, Datin Ros Misri, tolong baca. Page 562. Ayat 8, ayat 9, ayat 10. Ada Datin Ros? Okey, baik. Tolong baca dia. Puan Rosmina Harun, tolong baca boleh? Puan Rosmina Harun. Boleh Ustaz, 562. Ya, ayat 8, 9, 10, 11. Ayat 8. Hampir meledak kerana marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan padamu di dunia? Mereka menjawab, benar. Sesungguhnya seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kami sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. 10. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Okey, Puan Rosmina satu page lagi boleh? 283. 283 surah Isra ayat 15. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesiapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya akibat itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami Terus. Tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Okey, Puan Rosmina, terima kasih. Jangan alih lagi page tu, boleh? Jangan buka surat tu. Tadi satu ayat. Apa poin ayat 15 tu? Kami tidak akan mengazab sebelum kami menghantar rasul. Maknanya apa? Semua kaum-kaum yang Allah telah binasakan sebelum ni, Allah hantar Nabi dulu. Allah hantar rasul dulu. Lepas mereka reject, mereka tolak, anak dengar, anak percaya, barulah Allah Ta'ala azab mereka. Baik, Puan Rosmina, kita baca satu lagi boleh? Ayat akan datang ni. Untuk menyalahkan pemimpin. Sifat yang datang sebab pemimpin. Ni buat tajuk sikit boleh? Kalau baca Puan Rosmina ayat 16. Ayat 16. Page yang sama Ustaz? Ya, page yang sama. Tadi 15, nombor 2 lagi. 16, 17.
Dan 16, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi apabila mereka melakukan derhaka di dalam negeri itu, maka berlakulah perkataan, iaitu hukuman kami terhadap mereka. Kemudian kami hancur leburkan negeri itu. Satu lagi. 17. Dan berapa banyak kaum selepas Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Okey. Allah kata apa ni? Allah kata apabila kami nak destroy a town, we order rich people or their chief to obey Allah, but they transgress. Kami perintahkan, tolong mute boleh ya? Terima kasih Puan Rosmina, tolong mute. Allah Ta'ala kata, apabila kami nak binasakan satu kampung, kami perintahkan ketua-ketua kampung negeri itu, ketua-ketua negeri itu dan orang-orang kaya untuk taat pada Allah. Lalu mereka fasik, melampau batas. Lalu kami binasakan mereka. Jadi ada orang guna ayat ni. Apa guna ayat ni tujuan dia? Dia kata apa? Musibah yang berlaku sebab kesalahan pemimpin. Okey, kesalahan pemimpin. Inilah pemimpin tak taat pada Allah. Pemimpin kita, pemimpin gini. Okey, wallahu a'lam. Boleh jugalah nak salahkan pemimpin. Wallahu a'lam. Tapi ayat tadi kita refer tadi umum. Bukan saja salah pemimpin. Salah orang bawahan pun boleh jadi sebab manusia dapat musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi dulu, zaman para Nabi terdahulu, Allah Ta'ala buat penentang para Nabi adalah pemimpin-pemimpin kaum, pemuka-pemuka kaum, ketua-ketua negeri. Allah buat macam tu. Untuk apa? Untuk uji Nabi itu dan untuk uji umat dalam kampung tersebut. Satu ayat lagi boleh? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Okey, Zuhur 1:17 sekarang. Okey, baik. Seterusnya, summa kemudian ba'asna kami utuskan min daripada okey, maafkan saya, ayat tadi tak habis lagi. Ayat 74 saya ulang balik boleh. Allah kata kami utuskan selepas Nabi Nuh rasul-rasul kepada kaum mereka. Nabi itu datang bawa macam-macam bukti mukjizat yang dia tu Nabi. Tapi Allah kata apa dia? Mereka tetap tidak mahu beriman. Tengok Nabi tu datang cakap aku Nabi, mereka reject. Nabi tu datang, Nabi tu bawa bukti, bawa mukjizat, aku ni Nabi. Nabi Soleh alaihissalam ketuk batu, keluar unta daripada batu. Siap unta tu bunting lagi. Tak nak terima juga. Sebab apa tak nak terima? Allah kata bima kazzabu bihi min qab. Dengan sebab mereka dah dustakannya sebelum ni. Maknanya apa? Sebelum Nabi tu tunjuk mukjizat, mereka dah dustakan Nabi tu. Nabi tu bawalah mukjizat apa pun. Tunjuklah mukjizat apa pun. Mereka tetap tak nak terima. Itu point dia. Okey? Maknanya orang kafir yang reject Nabi tu tunjuklah 10 mukjizat, 20 mukjizat, tetap tak nak terima. Sebab apa? Kali pertama mereka reject, Allah kata sampai bila-bila pun mereka akan reject. Sebab tu, kita ulang kaji balik. Masa orang kafir minta dengan Nabi Muhammad, buat Bukit Safa jadi emas. Satu. Kalau kau betulkan Nabi, buat Bukit Safa jadi emas. Yang kedua, kalau betul kau Nabi, buat orang mati bangkit pada kubur, menjadi saksi yang kau tu Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, boleh tak kau suruh malaikat turun, cakap pada kami secara berhadapan yang kau tu Nabi. Nabi minta pada malaikat agar Allah Ta'ala tunaikan hajat-hajat mereka ni. Apa yang Allah turunkan? Tengok page 141 dan 142. Tuan Haji Kamarudin ada ataupun lagi surau? Dia tengah tak beli air, dah siap nak pergi surau. Ustaz, tak apa saya baca. Saya lambat sikit. Okey, tolong baca Puan Zakiah. Muka surat berapa tadi Ustaz? 141. 141. Ayat 109, 110, 111. Ya Ustaz. 109 hingga 111. 11, 3 ayat.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahawa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pasti mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah mukjizat-mukjizat itu hanya ada di sisi Allah. Dan tahukah kamu bahawa apabila mukjizat iaitu ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, iaitu Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. 111. Dan jika kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah mengkehendaki. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui erti kebenaran. Oleh kerana, terima kasih ya Puan Zakia. Kali pertama dah reject Nabi tu, mintalah mujizat apa pun lepas ni. Allah buatlah apa saja. Allah buat malaikat turun, mati, orang mati hidup balik. Bukan sekadar bukit sofa jadi emas. Semua bukit-bukit boleh Allah boleh buat jadi emas. Belum tentu mereka akan beriman dengan kau wahai Muhammad SAW. Sebab apa? Kali pertama dah reject. Sampai bila-bila pun akan reject. Sebab tu lah orang kafir, tuan-tuan dan perempuan, kena masuk neraka lama. Walhal mereka kafir 60 tahun, 70 tahun. Tapi kena masuk neraka lama. Betul kan? Sebab apa? Ayat kita ni Allah kata, fama kanu liyu'minu. Ayat kita, fama kanu liyu'minu. Apa terjemah dia? Maka mereka tidak akan beriman. Sampai bila? Sampai bila-bila pun. Kalau Allah panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun, katakanlah Allah panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun. 1000 tahun mereka tak akan beriman. Allah panjangkan umur mereka sampai 50,000 tahun. Allah terima apa? They would believe. They would. Mereka memang tidak akan beriman. Mereka, so not they would believe. Apa dia kata? Mereka memang future tense. Sampai bila-bila pun tak akan beriman. Allah nak tunjuk yang mereka tu confirm tak akan beriman sampai bila-bila. Allah kata liyu'min. Okay, baik satu ayat lagi boleh. Summa kemudian, ba'asna kami utuskan min daripada ba'dihim sesudah mereka. Sesudah mereka maksudnya sesudah Nabi Nuh, Soleh, Hud, Ibrahim, Lut, Syuaib, kami utuskan sesudah mereka Musa, Nabi Musa, wa dan Harun, Nabi Harun, ila kepada Fir'aun. Okay, Fir'aun tak perlu terjemah, Fir'aun samalah. Wa dan malaihi pembesar-pembesarnya, malaihi pembesar-pembesarnya, bi dengan ayatina ayat-ayat kami. Dalam mereka tulis tanda-tanda mukjizat. Terjemah ayatina ayat-ayat kami. Dalam mereka tulis tanda-tanda mukjizat. Fa maka istakbaru mereka sombong. Takabur. Istakbaru ni berasal pada perkataan kabara, sombong, takabur. Wa dan kanu mereka itu adalah, kanu terjemah dia, mereka itu adalah kaum yang mujrimin berdosa. Okey, ayat last kita ni tolong terjemahkan dia. Tolong terjemahkan ayat terakhir kita. Puan Izawani terjemahkan boleh? Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami utuskan daripada sesudah mereka Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dengan ayat-ayat kami, iaitu tanda-tanda mukjizat. Maka mereka sombong dan mereka itu adalah kaum yang berdosa. Okey, terima kasih Puan Izawani. Kita akan masuk kisah Nabi Musa daripada ayat ni sampailah ayat yang ke-93. Okey, kisah Nabi Musa ni daripada ayat ni, ayat 74 ni, 75 ni sampailah ayat yang ke-93.
Ini kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, nama Nabi paling banyak dalam Quran adalah Nabi Musa AS. 136 kali. Nama Nabi yang paling banyak Allah sebut dalam Quran adalah Nabi Musa AS. 136 kali. Kisah Nabi Musa bermula dalam surah Al-Qasas. Boleh je? Nanti kita refer lah kemudian. Kalau kita nak mendalami kisah Nabi Musa AS, bermula kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Banyak tu, 4-5 muka surat kisah Nabi Musa awal-awal dalam surah Al-Qasas. Masa dia lahir, mak dia letak dalam kotak, hanyutkan kat sungai ni. Isteri Firaun jumpa, ambil buat anak angkat, bela sampai umur 30, tumbuk orang Kipti, mati, lari ke Madian. Jumpa anak Nabi Syuaib, nama Safura, kahwin dengan anak Nabi Syuaib alaihi salam. Tu permulaan dalam surah Al-Qasas. Kisah Nabi Musa bermula dalam surah Al-Qasas. Manakala kisah Nabi Musa paling panjang dalam surah Al-A'raf. Kita dah lalu. Kisah Nabi Musa banyak tempat dalam Al-Quran. Permulaan kisah Nabi Musa di awal-awal surah Al-Qasas. Manakala kisah Nabi Musa yang paling panjang dalam surah Al-A'raf. Boleh? Nabi Musa bukan bangsa Arab. Dia bangsa Ibrani. Ibru, Bani Israel. Nama Musa dalam bahasa Suryani ataupun bahasa Koptik lama, apa terjemah dia Musa? Musa ni dalam bahasa Ibrani, bahasa Koptik lama, apa terjemah dia? Mu, air. Mu tu terjemah dia air. Sa tu kayu. Mu tu air. Sa tu kayu. Kerana apa? Nabi Musa dijumpai dalam air dalam kotak kayu. Nabi Musa dijumpai dalam air dalam kotak kayu. Sebab tu namanya dipanggil Musa. Dalam bahasa Arab, apa terjemah Musa bahasa Arab? Pisau cukur. Pisau cukur tu namanya Musa dalam bahasa Arab. Pisau cukur. Musa. Boleh? Itu dalam bahasa Arab. Pisau cukur. Okey? Dalam bahasa saintifik, Musa tu apa? Siapa tahu? Bahasa saintifik Musa tu apa? Pisang. Yes. Pisang. Masya Allah. Dalam bahasa saintifik. Bukan saintifik, bahasa dia panggil apa? Biologi. Betul kan? Scientific. Species. Ilmu biologi. Botany. Apa dia? Dan botany. Tak dengar lah. Botani. Botani. Sorry, botani. Ilmu biologi, ilmu botani. Musa tu maksudnya pisang. Pisang. Banana. Okey. Pisang. Okey. Nabi Musa alaihissalam dibela oleh Firaun selama 30 tahun. Okey. Lalu Allah SWT pilih dia, lepas dibela oleh Firaun, dia pun lari ke tumbuk orang Kipti, mati, lari ke Madian. Kerja dengan Nabi Syuaib 10 tahun. Dapat kahwin dengan Nabi Syuaib. Dalam perjalanan balik daripada Madian ke Mesir, Allah pilih jadi Nabi. Hari yang sama, malam yang sama, Allah pilih juga Nabi Harun, abang dia jadi Nabi. Dia Allah pilih jadi Nabi direct tanpa malaikat. Allah cakap direct dengan dia tanpa malaikat, Nabi Musa. Sedangkan Nabi Harun pada hari yang sama, Allah pilih menjadi Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah hantar kepada Firaun. Firaun nama pangkat diraja Mesir pada zaman itu. Sebelum Firaun memerintah Mesir, Firaun ni keturunan Amalikah. Mesir pada masa tu dikonquer oleh puak Heksen. Nama puak tu puak Heksen. Raja Mesir pada zaman tu, apa pangkat dia? Al-Malik. Raja Mesir pada zaman tu nama pangkat dia adalah Al-Malik. Kalau kita tengok surah Yusuf, saya buka muka surat surah Yusuf, saya baca ayat dia. Nama raja pada masa tu adalah Al-Malik. Tengok muka surat 242 dan 241. 241 ayat 50, 242 ayat yang ke-54. Wa qala al-maliku tuni bih al-malik. Sama juga 54. Wa qala al-maliku tuni bih al-malik. Jadi dulu Raja Mesir Malik. Puak Heksen yang jaga Mesir pada zaman tu. Lalu puak Amalikah, geng-geng Firaun ni conquer Mesir. Lepas mereka conquer Mesir, mereka telah menghambakan Bani Israel.
maka bermula pada situlah nama gelaran bagi Raja Mesir adalah Fir'aun. Siapa saja naik, nama pangkat dia Fir'aun. Contoh pangkat kita Agung. Agung tu bukan nama dia, pangkat dia Agung, yang di-Pertuan Agung. Tukar-tukar semua orang dia kan. Pangkat itu tetap ada. Sultan. Bukan nama dia Sultan, pangkat. Jadi nama Fir'aun pada zaman ni apa dia? Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Itu nama Fir'aun dalam kisah ni. Baik, dalam surah ni Allah Ta'ala hanya cakap Allah hantar Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dalam ayat lain, bukan saja pada Fir'aun dan pembesar, pada kaum Fir'aun semua sekali. Dan Allah kata dalam ayat ni, kita tak refer lah, masa tak sempat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kami hantar Nabi Musa, Nabi Harun dengan bawa tanda-tanda mukjizat. 9 tanda mukjizat. Berapa tanda mukjizat? 9 tanda mukjizat. Tengok surah An-Namli. Boleh tak tengok surah An-Namli? 9 Allah sebut dengan jelas. Tengok muka surat 377. Page 377. Ayat 12. Saya baca. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin. Dan masuklah tanganmu ke dalam poket kamu, akan keluar cahaya warna putih bukan kerana kecacatan, dalam 9 tanda-tanda kepada Fir'aun. Kan? 377 tu ayat 12. Ada perkataan 9 tanda mukjizat. Apa 9 tanda tu? Minggu depan kita sambung. Boleh? 9 tu apa dia? Kita dah bincang sebelum ni 9 tu apa dia? Kita sambung minggu depan insya-Allah. Okey, kita berhenti sini dulu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua yang hadir secara berhadapan dan juga secara online. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah pada kita untuk kita istiqamah sampai bila-bila insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, jumpa lagi semua minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Minggu depan ada ke? Kelalaian cuti semua kan? Minggu depan ada. Saya dah ada. Okey.